Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Baik. Alhamdulillah. Yang kedua, tadi daripada rukun agama tadi, iman. Iman. Ini cerita tentang ahli mazhab ahli sunnah wal jamaah. Sebab iman ni, dia duduk dalam bahagian lain. Tapi sebenarnya zaman Rasulullah tak ada pun. Zaman Rasulullah dia tak ada mazhab-mazhab pun. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni, mereka terima daripada Rasulullah tu direct. Maknanya cahaya nubuah kenabian tu melempah terus kepada sahabat tu. So tak perlu mazhab-mazhab macam ni. Kenapa timbul mazhab ni? Kita akan tanya balik. Zaman Rasulullah tak ada mazhab. Memang zaman Rasulullah tak ada sahabat. Sebab Rasulullah, sahabat terima direct dengan Rasulullah. Jadi cahaya iman, cahaya kenabian tu limpah terus kat sahabat. Jadi sahabat tu dia faham je agama. Dia tak perlu ada tauhid. Macam kita lah. Masa kita mengaji ya berbeza. Tapi tak kala kita beramal, kita solat, semua ada kat situ. Iman kat situ, Islam kat situ, ihsan kat situ. Cuma masa mengaji, terpaksa diasingkan. Sebab kita bukan macam sahabat. Kita ni tengok masa sekarang ni, 1400 tahun dah. Dah hilang dah, macam-macam hilang dah. Meninggal seorang ulama, hilang lagi ilmu. Meninggal seorang ulama, hilang lagi ilmu. Jadi macam itulah keadaan ni. Maka sebab tu para imam-imam mujtahidin ni, macam tadi Imam Asy-Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, mereka dia nampak dah kasyah mereka tu tengok. Kalau tak disusun balik ilmu ni, maka sampai kita ni hancur lebur dah. Lah ni pun tengok dah. Macam-macam orang kata dah kat agama kita. Macam-macam. Macam-macam, so tengoklah. Baik. So yang kedua ni iman. Persoalan iman pula. Kat mana nak belajar tentang iman? Ilmu tauhid. Jadi dalam iman ni, rukun dia berapa? Ada 6. Iman kepercayaan. Ada 6. Beriman kepada Allah. Beriman kepada sekalian malaikat. Beriman kitab-kitab, Rasul, hari kiamat, qadar dan qadar. Rasa macam kita ni, dah tahu dah ni. Memang kita tahu. Tapi kita nak mengaji dengan siapa? Kita tahu daripada mana bendanya? Ilmunya kita nak ambil kat siapa? Malahan masalah iman ni paling kritikal. Paling rumit. Sebab iman ni dia tasydik. Dia tasydik ya. Dia kan buat apa pun? Dia membenarkan. Iqra bil lisan wa tasydik bil qalbi wa amalan bil arkan. Itu kata Nabi. Jadi iman tu dia kena iqrar dulu. Iqra bil lisan, kena iqrar dengan lidah. Iqrar apa benda? Nak iqrar 2 kalimah syahadah. Tu yang kita nak fokus dekat syahadah tu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu tapi artinya kata apa? Membenarkan makna ketuhanan dan kenabian dalam kalimat 2 kalimah syahadah tu. Itu saja, itu iman. Dia percaya, maka berimanlah dia. Maka untuk mempraktiskan iman tu, dia kena ada 5, 6 perkara tu. Macam mana nak beriman kepada Allah? Nak mengenal akan Tuhan. Sifat Allah bagaimana? Mana sifat wajib Allah? Mana sifat mustahil bagi Allah? Mana sifat harus bagi Allah? Kemudian mengenal para malaikat. Malaikat Tuhan ada berapa? Yang wajib kita tahu 10. Yang lain tak boleh nak tersebut terlalu banyak malaikat-malaikat Allah. Yang jaga kita ni berapa? Kiraman katibin. Kalau kita beriman kepada malaikat, kita jadi jahat tak? Tak jadi jahat lah, jadi baik sebab kita dah nampak, duk rasa malaikat duk tulis kiri kanan kita. Tak adalah perangai sombong kita. Sebab kita duk nampak malaikat. Kita beriman, bila beriman ni kita percaya malaikat ada dengan kita. Bila kita percaya malaikat ada dengan kita tak buat jahat lah. Nak buat jahat kenapa? Malaikat tu duk tulis. Yang kanannya tulis yang baik, yang kirinya tulis yang jahat. Dia bercakap bukan-bukan, cakap pasal dunia, cakap pasal kereta, siang malam, pagi petang, tak habis-habis dengan duit dengan dunia ni. Dengan package tu, package ni. Allah. Kemudian berimankan kita kitabullah. Dengan Qurannya, yang kita dan kita yang Allah turun tu. Kemudian beriman dengan Rasul. Berapa banyak Rasul? Beriman dengan hari kiamat. Kalau beriman hari kiamat, macam mana pula hari kiamat? Apa pula syarat kita nak pergi ke hari kiamat? Wajib tempuh, bukan benda harus. Beriman kepada qadar dan qadar. Ni musim-musim ni. Musim wabak ni. Kita duduk dalam qadar dan qadar Tuhan. Allah yang tentukan. Dan masa kita pula kena perkara ni. Jadi itulah perkara-perkara yang kita nak kena bincang dalam
persoalan rukun iman. Benda ni rumit, memang rumit. Kalau kita belajar bab iman ni, kita nak belajar yang perkara ni memang rumit. Kita berasa kita pandai dah, tak lagi. Kita kena mengaji dulu, kan? Macam mana nak makrifah kepada Allah Ta'ala? Bukan senang nak kenal Tuhan, dah lah kita tak nampak Tuhan. Nak kenal benda kita tak nampak. Macam mana kita nak letakkan kita tu dengan Tuhan? Sehingganya kita yakin bahawasanya yang wajib wujud hanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wajib wujud Allah pada zat dia, sifat dia, af'al dia, perbuatan dia. Maka yang lain ma fi mawjud. Yang lain kena nafi. Nafi wujud memang kita tak ada dalam muka bumi ni. Tak ada, kena nafi dulu. Tu dia ada zikir nafi isbat. Apa dia nafi? Isbat macam mana nak nafi? Nak nafi apa? Nafi apa kita nak nafi? Semua kita nak mengaji. Nampak macam bunyi mudah tapi memang payah kalau tak mengaji. Baik. Kemudian ada dua mazhab yang masyhur dalam masalah ni. Masalah tauhid ni. Yang pertamanya mazhab ni dipanggil mazhab Abu Hasan Al-Asy'ariyah. Abu Hasan Al-Asy'ari. Terkenal masyhur dengan Al-Asy'ariyah. Nama dia Abu Hasan Al-Asy'ari. Gitu, Al-Asy'ari. Kemudian terkenal yang seorang lagi bernama Abu Mansur Al-Maturidi, terkenal dengan mazhab Al-Maturidiyah. Ni ada dua imam yang masyhur yang kita kena belajar. Jangan dengar fitnah-fitnah dalam Google ke, fitnah tentang mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan dengar fitnah. Banyak orang ada fitnah. Kita bila baca dalam Google, kita tak ngaji tok guru, inilah akibat dia. Sebab dia ada kitab rujukan dia. Semua perkara yang kita mengaji tentang ketuhanan ni. Maka ghalibnya di sebelah Nusantara ni, saya sebut Nusantara ni kenapa? Asal Nusantara, Filipina, Vietnam, Burma lah, dulu semua negara Islam. Filipina tu punya besar Islam dia. Sampai ke Indonesia semua ni kan dulu asal. Ini dipecahkan oleh British, divide and rules. Baik, kemudian apa mazhab kita ni ikut? Ghalibnya, kebanyakannya kalau di sebelah sini ialah mazhab Al-Asy'ariyah. Tu. Dia tak banyak sangat perbezaan dia, cuma kena mengaji. Bila mengaji tu kita nampak perbezaan dia. Orang ni kata kau ni. Orang ni kata kau ni, masalah qada dan qadar sudah. Macam mana keadaan dia berhujah ni dua orang ni. Pahaman dia. Dua-dua tu boleh betul. Yang seorang kata apa? Boleh kata Allah tu ada. Dan tak boleh kata Allah tu tiada. Jadi di mana Tuhan? Tuhan berada di antara ada dan tiada. Allah. Kita nak faham macam mana? Otak kita dah tak mengaji. Dengar perkataan jadi pening kepala. Bila kita mengaji, oh macam tu maksud dia gitu. Jadi siapa yang mawjud? Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lain ma fi mawjud. Tu banyaklah kita nak bicara dari segi fahaman tentang mazhab dalam pengajian tentang ilmu tauhid ni, tentang iman ni. So jadi kita pergilah sikit-sikit. Saya pun tak nak bebankan orang yang duduk dalam grup ni kan. Sekadar nak bagi guideline je. Bukanlah kata kita ni pandai sangat, tak guideline. Nanti kita kena belajar lah, kena carilah guru-guru, ustaz-ustaz mana yang arif, mengadap betul-betul. Tadah kita betul-betul bagi faham betul-betul. Pasal bab ni rumit. So jadi ni yang kedua tentang iman. Baik, Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa wan nasiril haqq bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim.